Assalamualaikum, saya Farzana binti Ahmad Faris dari kelas RBA 242-2D dan hari ini saya akan membentangkan video kerja pembentangan bagi subjek CTU 552 dalam tajuk ciri-ciri pemikiran pasca moden dan persediaan dalam menghadapi ancamannya terhadap akidah umat Islam. Apakah itu maksud modernisme? Modernisme merupakan pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Ianya berpandukan rujukan oleh Ghazali Darussalam. Modernisme boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat kini atau yang baru. Dari Syamsul Amri, modernisasi merupakan gagasan ideologikal yang mengiringi fenomena modernisasi. Dan apakah itu maksudnya pasca moden? Menurut Kamus Dewan, pada tahun 1964, pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah. Manakala moden pula bermaksud dari masa sekarang berkaitan dengan masa kini yang terbaru, cara atau kaedah baru dan mutakhir. Dari definisi Dr. Sidi Ghazalba mendefinisikan moden sebagai pembaharuan iaitu yang lama ditinggalkan, orang melangkah kepada yang baru atau peristiwa yang mengandungi gerakan dan membawa hakikat perubahan. Seterusnya kita akan pergi kepada sejarah modernisme. Sejak kurun ke-16, perkataan modernisme sudah digunakan bagi mencirikan penemuan-penemuan baru sains tabi'i dan kecenderungan untuk menghormati zaman moden yang lebih utama dari zaman lampau. Pada kurun ke-19, setengah ahli Protestan telah menggunakan perkataan ini bagi menunjukkan secara jelas kecenderungan ahli Kristian dunia moden dan sikap radikalisme teologi liberal. Dan pada lewat kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, modernisme dalam kefahaman teologi adalah terma umum bagi pelbagai krisis dalam doktrin dan disiplin gereja. Seterusnya kita akan pergi kepada sejarah pasca moden. Pasca moden mula dirasai dalam ilmu sains sosial pada penghujung tahun 70-an dan pertengahan tahun 80-an. Akan tetapi, kesannya dalam antarabangsa mula dikaji pada tahun 1990-an. Kemunculan awal pasca moden adalah pada sekitar tahun 1970 dengan kelahiran tokoh-tokoh pemikir yang fanatik iaitu Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Michael Foucault, Jean Baudrillard, Arnold Toynbee dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan memasuki pada fasa ciri-ciri pemikiran pasca moden. Yang utamanya adalah dekonstruktif. Perkataan ini diperkenalkan oleh Jacques Derrida melalui bukunya yang berjudul The Truth in Painting of 1978, iaitu usaha untuk melakukan pembongkaran terhadap sesuatu perkara yang dikatakan benar meskipun yang terkandung dalam ucapan, tulisan dan teks. Secara ringkasnya, dasar keilmuan ini mampu membangkitkan teori-teori yang sudah kukuh dan benar untuk kemudiannya dibongkar dan disusun teori itu dengan lebih tepat. Dan sekarang ini kita akan memasuki pada ancaman pemikiran pasca moden terhadap akidah umat Islam. Pada hari ini, umat Islam menerima ancaman dari fahaman pasca modernisme. Dalam zaman yang pesat dengan teknologi ini, memudahkan umat Islam untuk berpengaruh dengan pemikiran moden dan liberal fahamannya. Dengan penyerapan idea pasca modernisme yang halus dan tersusun, kesannya pengaruh pasca modernisme songsang ini adalah perspektif kefahaman baru terhadap agama Islam. Implikasinya, umat Islam sekarang ini tidak berpegang teguh dengan syariat agama Islam yang sebenar. Sambungannya,
Seperti contoh, ada orang mengaku mengimani rukun-rukun agama tetapi mempertikaikan hukum hakamnya. Malah ada orang memakai pakaian Islam namun isinya bukan lagi Islam yang benar tetapi percampuran ideologi yang mengelirukan. Kesan pemikiran songsang ini jelas merosakkan konsep tauhid sebagai teras akidah Islamiah, menggugat kesucian Al-Quran dan merendahkan martabat kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selain mengancam keunggulan syariat, ia juga menjejaskan autoriti Al-Sunnah dan ijma' ulama'. Seterusnya kita akan memasuki pada persediaan umat Islam untuk mengukuhkan akidah. Untuk memulihkan keadaan sebahagian ummah yang sudah terjebak dalam kancah nilai yang tidak Islamik, ada beberapa cara atau pendekatan yang boleh dirujuk. Antaranya melalui pendekatan Al-Ghazali daripada bukunya iaitu Ihya Ulum Al-Din. Beliau menyarankan beberapa pendekatan iaitu dengan memenuhkan waktu dengan banyak membaca Al-Quran serta tafsirnya, membaca hadis bersama dengan memahami maknanya, memenuhkan waktu dengan banyak melaksanakan tugas-tugas ibadat dan juga sentiasa bergaul dengan kalangan orang-orang yang soleh. Sambungannya, menurut beliau dengan pembacaan Al-Quran serta keterangan hadis yang secara berterusan, ini akan menyumbang ke arah bertambah kukuhnya iktikad dan tasdik dalam diri orang yang terlibat. Manakala dalam bab ibadat pula, beliau menerangkan seseorang akan beroleh sinaran cahaya yang dapat menambahkan rasa keyakinan dalam diri. Ini kerana umat Islam perlu memiliki keyakinan yang tinggi kerana ianya merupakan kunci dalam mengenali Allah. Selain itu, menurut beliau, sikap suka bergaul dengan kalangan orang-orang yang soleh perlu bermaksud supaya seseorang dapat mengambil contoh teladan yang baik daripada gaya hidup dan perlakuan harian kalangan orang yang rapat hubungannya dengan Allah SWT. Dengan ini, dapat saya simpulkan bahawa pasca modernisme adalah sebahagian daripada sejarah yang lahir daripada zaman moden sebagai perkembangan budaya. Selain itu juga, pasca modernisme merupakan produk budaya dan gaya hidup baru sebagai pemikiran. Dalam konteks adin Islam, nilai-nilai pasca modernisme amat membahayakan dan nilai Rabbani yang telah sebati dengan Islam. Sesungguhnya umat Islam perlu memperkukuhkan akidah supaya tidak terjerumus dalam kancah yang tidak Islamik. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.